Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trauma merupakan salah satu punca utama kematian di negara Brunei Darussalam. Menurut data Majlis Keselamatan Jalan Raya Kebangsaan, 2,131 kemalangan jalan raya dilaporkan pada tahun 2022 dengan 20 mengakibatkan kematian. Perkara tersebut amat tragis kerana kematian berkaitan trauma boleh dielak. Dalam hal ini, jelas Menteri Kesihatan, tugas pengurusan kecemasan menjadi lebih kritikal dan penting terutama pada waktu awal selepas kemalangan bagi meningkatkan kadar kelangsungan hidup mangsa trauma. Semasa majlis pelancaran kursus utama bantuan hayat trauma latihan bagi menyelamatkan nyawa, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menjelaskan dengan melengkapkan profesional penjagaan kesihatan dengan kemahiran menyelamatkan nyawa, kursus berkenaan mempunyai potensi untuk mengurangkan kadar kematian yang boleh dicegah dan meningkatkan pengurusan trauma. Here today is a testament of your dedication to saving lives and making a difference in the face of adversity. The knowledge and skills you acquire here will directly impact the life of individuals who find themselves in desperate situations. Your ability to react swiftly, confidently, and effectively in the face of trauma can mean the difference between life and death. Furthermore, your commitment to ongoing learning and professional development serve as an inspiration to your colleagues and the community at large. Bismillahirrahmanirrahim. Kursus bertujuan untuk melatih penyedia penjagaan kesihatan tentang cara paling berkesan untuk menguruskan pesakit yang mengalami kecederaan akibat trauma. Selain itu, kursus memberi latihan yang penting untuk doktor, jururawat dan paramedik bekerjasama dalam penyampaian penjagaan kepada pesakit yang mengalami kecederaan. Majlis berlangsung di Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam. With the right skills can change the prognosis of a severely injured patient. Persidangan dan pameran masa depan digital bersempena Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYC 2023 menutup tirainya kemarin. Persidangan di sebelah petang memperdengarkan beberapa pembentangan mengenai penggunaan digital dalam kalangan masyarakat. Hadirin berhormat Dayang Chong Chi Ye, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara tajuk yang dibentangkan adalah kebaikan yang dapat diperolehi daripada penggunaan digital dalam perusahaan. Juga menjadi tajuk perbincangan impak dalam penggunaan kecerdasan buatan AI yang mampu merubah masa depan. Sementara itu, dalam ucapan penutupan oleh Pengiran Sarimah binti Pengiran Abdul Latif, Pengerusi Persekutuan Infocom Brunei Darussalam antara lain berharap kerjasama dan kolaborasi semasa persidangan akan dapat dilaksanakan lagi di masa akan datang. Terdahulu pada sebelah pagi, lebih banyak pembentangan meliputi sektor teknologi maklumat dan komunikasi ICT disampaikan semasa persidangan dan pameran masa depan digital dengan tema memajukan teknologi dan inovasi. Ia diadakan di Empire Brunei bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYC 2023 bagi Minggu Teknologi dan Inovasi dengan kerjasama pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi negara Brunei Darussalam AITI dan Infocom Federation Brunei IFB. Pembentangan antara lain menyentuh tentang beberapa elemen utama yang diperlukan untuk memaksimumkan inovasi dan persepsi mengenai pekerjaan berkaitan digital yang mampu menjana pendapatan tinggi. Dalam pada itu, pameran masa depan digital menyediakan peluang eksklusif untuk syarikat-syarikat teknologi terkemuka, syarikat yang baru berkecimpung dan penyedia perkhidmatan telekomunikasi untuk mempamerkan produk dan perkhidmatan masing-masing. Banyak-banyak IT device, kenapa kami pilih Lorad? Because kami memprioritize on longevity. Barang kami ni mostly on battery. So even though yang pakai battery, it can last up to 5 years. Untuk student, untuk orang ramai juga, kami ada menerangkan kami ada dua produk, rak wireless sama Melset ni. Ia satu memudahkan untuk petani-petani, untuk hobis dan untuk student juga buat projek. 90% kawasan berpenduduk diliputi dengan perkhidmatan mudah alih sedia 5G sebagai usaha berterusan untuk meningkatkan liputan di seluruh negara.
melalui pengenalan perkhidmatan mudah alih generasi kelima yang dilancarkan sebelum ini, memberi laluan penuh potensi dan peluang untuk meningkatkan pendigitalan penduduk serta memanfaatkan kelebihan teknologi 5G. Daripada penubuhan pasukan petugas 5G kebangsaan, pelaksanaan projek perintis 5G dengan Proof of Concepts POC dijalankan di beberapa lokasi strategik sehinggalah penubuhan rakan kongsi dalam kalangan syarikat komunikasi tempatan. Sektor telekomunikasi telah membuat persediaan yang meluas untuk menyediakan negara bagi perkhidmatan 5G. Langkah-langkah itu merupakan usaha untuk memodenkan dan mengembangkan infrastruktur ICT dalam penyediaan perkhidmatan mudah alih yang lebih baik serta menambah baik rangkaian tetap perkhidmatan di negara ini. Pelajar yang telah menamatkan program Mumtaz diraih semasa Majlis Convocation Program Mumtaz kelas tahun 2022. Majlis berlangsung di Pusat Pembangunan Belia, Tanah Jambu. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program yang dikelolakan bersama oleh Teach Me Guru dan Kelab Komuniti Belia Transformasi Jabatan Belia dan Sukan adalah bagi membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan dengan penyediaan tuition mata pelajaran penilaian sekolah rendah secara percuma. Dan alhamdulillah dari mengikuti program Mumtaz ini ada improvement lah dari segi akademik dorang dan dorang mendapat keputusan cemerlang. Pencapaian pelajar setakat ini semuanya cemerlang dan ada peningkatan daripada tahun lepas. Dan harapan saya untuk pelajar-pelajar yang mengikuti program-program Mumtaz ini supaya mereka dapat melanjutkan lagi pelajaran diorang di sekolah menengah. Rasa syukur kepada Allah SWT kerana memberi result yang baiklah kepada adik saya. Kerana ia berjaya mendapatkan 5A, satu keputusan yang cemerlang. Menjelang Hari Wukuf di Arafah, para pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan meninjau persiapan yang dilakukan di Arafah dan Mina. Rombongan turut disertai oleh para pegawai dari syarikat pengendali pakej haji negara. Di samping memastikan segala kelengkapan khemah, ruang istirahat dan penyediaan makanan yang mencukupi, aspek keselamatan turut diberi penekanan. Selain itu, klinik kesihatan negara Brunei Darussalam akan beroperasi selama 24 jam bagi memeduli bakal jemaah haji negara. Dua buah lagi syarikat pelancongan diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini, iaitu syarikat Al-Abraj Travel and Tours Sendirian Berhad dan syarikat As-Safa Travel and Tours Sendirian Berhad. Pada masa ini, 18 buah syarikat pelancongan mendapat kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi. Mereka berhasrat untuk menunaikan ibadat umrah bolehlah berhubung terus dengan syarikat-syarikat tersebut. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Strategi pemadanan kegiatan fizikal, rawatan ke atas sendi rahang dan mengenali penyebab atau pencetus migren pada diri sendiri
adalah di antara strategi utama untuk menangani sakit kepala migrain. Salah satu cara pemulihan dari migrain adalah bersenam. Bagi seseorang yang menghidap migrain, mungkin pada awalnya belum bersedia untuk melakukan kegiatan fizikal secara agresif. Menurut pakar fisioterapi Pantai Jerudong Specialist Center, pesakit migrain boleh memulakan aktiviti tersebut dengan perlahan. Senaman seperti yoga atau regangan badan juga ada menunjukkan kesan yang positif kepada pesakit migrain. Di samping itu juga, para pesakit migrain ini kadangnya mereka ini cenderung untuk mendapat sakit di bahagian sendi temporomandibular mereka, TMJ untuk pendeknya. Ini kerana mereka selalu mengepal gigi ni macam clenching diorang punya gigi. Dan di sini juga fisioterapi, ahli fisioterapi macam kami dapat membantu mereka membagi tahu cara untuk menghadapi sakit mereka punya TMJ. Selain itu juga, sebenarnya para pesakit migrain ini mereka lebih arif tentang senaman yang berkesan bagi mereka, pasal mereka ini mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pencetus atau penyebab utama migrain mereka. Oleh itu, orang ramai disaran untuk mengekalkan cara hidup yang sihat dan aktif, iaitu dengan melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 150 minit dalam seminggu. Ini akan dapat membantu menjana kehidupan yang cergas dan sihat. Print Plus Sdn Bhd menyerahkan cek berjumlah RM9,900 daripada kempen amal Hari Raya kepada Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Majlis penyerahan berlangsung di Pusat Ehsan Bengkorong. Cek diserahkan oleh Awang Muhammad Noh alias Abdul Aziz bin Johari, Ketua Jualan dan Pemasaran Print Plus Sdn Bhd, kepada Pengiran Datin Hajah Nuraini binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja, Pengiran Haji Momin, pemegang eksekutif Dana Pusat Ehsan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan mengadakan Hari Mesra Pelanggan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan HMP KKBS 2023 selama 3 hari di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Dengan tema menjalin kerjasama dengan masyarakat, Hari Mesra Pelanggan dihasratkan membawa impak positif dalam memastikan kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya dapat memberikan perkhidmatan lebih efisien dan mesra pelanggan. Pelbagai aktiviti akan diadakan dan orang ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut dialulukan mengunjungi HMP KKBS yang bermula hari ini hingga 26 Jun 2023. Orang ramai yang ingin menyaksikan majlis pelancaran HMP KKBS 2023 boleh mengikuti secara langsung melalui Instagram dan Facebook